B1 is 13i plus 3j. Okay, the answer for 2 is 13 over square root 178i plus 3 over square root 178j. Okay, saya tinggalkan jawapan untuk soalan B. For sure ramai yang dah buat kan. Okay. Yang ini, all I can say is for number 4 instead as QS. This one is negative 20x plus 32y. For TR, simple saja 25x. Okay, so for B, for sure akan ada banyak jawapan. Let me list down all the possible answer. So all the possible answer. QS. All the possible answer can be QS equal to 4 over 3 US atau US equal to 3 over 4 QS atau QS equal to QS3 QU1 QS sama dengan 4 QU or QU equal to 1 over 4 QS. Okay, 4 possible answers for question 4B. Semua boleh. Ini dia minta magnitude je. Yang ni depan dia 100 for. Okay, so saya bagi jawapan untuk 4. Kalau ada nak tanya, kalau dapat okey, tak dapat boleh tanya sangkut dekat mana. Mungkin after question 4 ni saya tinggalkan kamu question 5 tu untuk latihan lah Okay, after kamu selesai question 4 then pergilah minum sekejap. So kita akan proceed dengan linear law. Okay, boleh prepare kertas graf, pembaris panjang, calculator.
Okay, so 345 ada soalan nak tanya berkenaan dengan soalan nombor 4. Okay, jawapan yang saya paparkan ni dah dapat ataupun dah salin at least. Sebab saya boleh tinggalkan jawapan untuk number 5. Jawapan number 5. Okay, so jawapan saya harap dah ambil. Okay, so in 1 minute saya akan nak tulis jawapan number 5 pula.
Lama pula seminit saya Okay, saya tulis jawapan untuk soalan nombor 5. Dan saya akan pergi terus kepada tajuk yang seterusnya lah So for question 5, m equal to 7. So vector BD equal to negative 3i minus 4j. Right, B xy, vector xy is equal to 1 over 4 I plus 1 over 3 J. Okay, BT, saya kecilkan sikit bagi semua nampak. 21 over 5 I minus 28 over 5 J. Okay, yang D, C2 ni lah. C2 ni ada banyak lah jawapan. So saya tunjuk je lah dua pair. Saya tunjuk dua pair je So 5/7 BT ataupun terbalik dia, BT sama dengan 7/5 BT. Okay, saya tinggalkan soalan jawapan bagi soalan nombor 5. You can try. Right. InsyaAllah lah, saya rasa saya dah cover semua yang berkaitan dengan soalan-soalan yang melibatkan vektor. Okay. Dan yang saya cover ini juga termasuklah boleh digunakan dalam soalan paper 1 juga, paper 2 ke sama je sebab sekarang dia sama. Okay. Okay, so in 355 saya akan sambung dengan linear law. Next question, okay, 6, 7, right? At least boleh dapat 2 atau 3 soalan lah. Sebab linear law ni antara tajuk yang mudah tapi nak jawab tu lama sebab kita kena melukis. Okay. So siapa yang belum minum, nak minum sekejap. Ataupun nak buang air ke apa ke, boleh lah. So in 3 minutes saya akan start.
Okey. Baik. Sila bersedia sebab saya akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Okey, macam mana dengan soalan vektor setakat ni? Boleh jawab? Boleh, cikgu. Boleh ya? Alhamdulillah. Boleh. Right. So itu je soalan yang berkaitan dengan vektor. So saya boleh ingatkan je lah balik. Bila soalan yang berkaitan dengan resultant vektor, pastikan kamu tunjuk laluan keseluruhannya baru ganti. Okay, kemudian bila soalan berkaitan dengan magnitude serta vektor unit, gunakan saja rumus. Okay, dan yang paling penting adalah soalan yang melibatkan soalan yang melibatkan parallel dan juga collinear. Konsep yang digunakan adalah konsep lambda, dan pastikan kalau dia suruh buktikan, itu bermaksud kamu kena tunjuk bahawa lambda 1 sama dengan lambda 2. Okey, serta satu lagi, jika soalan yang melibatkan collinear dan juga parallel ni, soalan itu boleh diteruskan dengan tajuk equal vector. Okey, di mana tajuk equal vector, pelajar hanya perlu buat comparison di antara vektor menggunakan laluan A dengan vektor yang menggunakan laluan B. Compare dia punya perkali sahaja bagi setiap pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah yang perlu dibandingkan. Okey. So sekarang ni kita nak pergi kepada tajuk yang seterusnya. Right? Untuk pelajar saya, selalunya saya akan jadikan ranking soalan ni sebagai ranking soalan nombor 3. Di mana ranking pertama adalah soalan yang melibatkan soalan yang melibatkan index number. Pelajar saya akan jawab itu sebagai soalan pertama. Kemudian soalan solution of triangle, pelajar saya akan jadikan itu sebagai soalan kedua. Dan juga tajuk ini, tajuk graf ini sebagai soalan yang ketiga. Soalan ni memang senang, sebab tu saya tak galakkan pelajar buat kemudian. Bila buat kemudian, dia akan sedikit nervous sebab masa berjalan. Dan graf dia akan jadi kelam kabut, tak cantik dan selalunya salah lah. Sebab graf ni walaupun senang tapi dia ambil masa yang agak lama. Okey, walaupun dia senang, minimum 15 minutes akan makan lah. Dia akan makan masa sebanyak dalam 15 minit sekurang-kurangnya. Okey, sebab kita nak kena lukis paksi, lukis garis, alright, buat penyelesaian masalah. Okey, dan selepas soalan linear law ni kita akan pelajar saya akan pilih soalan probability distribution lah yang kamu belajar mungkin form 5 kan, probability distribution sebagai soalan yang keempat. Tapi itu tak ada dalam hari ni punya discussion. So saya nak pergi kepada soalan linear law. Okey. So first thing first. Alright. Ini saya punya kertas graf. Okey, saya harap pelajar pun semua ada kertas graf. Okey. So untuk kertas graf, okay, saya memang selalu akan cakap benda yang sama je lah. Okay, so dalam kertas graf, jawab keseluruhan soalan linear law ini di atas kertas graf. Maksudnya soalan A atas kertas graf walaupun A pasal table, jawab atas kertas graf. Walaupun soalan C pasal calculation, jawab juga di atas kertas graf. Okay, kerana dia sangat-sangat membantu, first menjimatkan masa dan kedua dapat mengelakkan kecuaian. Okey. Kemudian saya akan cakap pada pelajar, first jangan terlampau kedekut tentang penggunaan ruang untuk jadual. Okey. Kalau soalan nombor 7 ni, okay, ni soalan nombor 7. Bila kita kira dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Memang setakat ni kebanyakannya soalan graf akan menggunakan 7 kolom. Maksudnya nilai plot, ada 6 nilai yang perlu diplotkan. Okey. So selalunya bila saya cakap macam tu, pelajar saya akan ingatkan pada mereka sentiasa mulakan daripada, kalau kertas graf tu kan, buat daripada sini. Maksudnya buat daripada kotak yang ketiga. Tak payah buang masa nak buat kotak jadual tu, tapi kalau nak bagi cantik, eloklah buat kan. Okey. So baca soalan yang bawah-bawah tu. Soalan yang bawah-bawah dia cakap okey, soalan ni sampai dia punya kategori tu apa tau. Saya kategorikan soalan ni sebagai soalan tak payah fikir. Tak payah fikir tu maksudnya baca soalan pun tidak. Sebab tu saya terus kepada buat. Okay, saya tak baca pun. Table 7 shows the value of two variables. Saya tak baca.
kita terus pergi kepada soalan. Soalan cakap based on the table, okay, construct values of log y. Okay, walaupun dia suruh cakap pasal log y sahaja, kita akan lengkapkan dengan pasti x dia sekali. So saya baca soalan B, B cakap plot log y against x. So saya perlu buat satu berkaitan dengan x, satu lagi berkaitan dengan log y. Okey, saya memang galakkan pelajar untuk 2 cm tu tulislah besar-besar macam tu, sebab pemeriksa kadang-kadang tak boleh nak baca kalau tulisan tu kecil sangat. Okey, tulis kat situ. Alright. Selalunya saya akan cakap pada pelajar, ini biar jangan usik kotak kat sini dengan kotak kat sini. Okey, so kotak dekat sini sebab senang pemeriksa nak tanda. Alright. Kotak yang kat sebelah kiri ni pula supaya tak mengganggu paksi Y. Okey, so start dengan kolom yang ketiga. Okey, dia kata log Y against X. So X adalah tulis 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Memang trend soalan dia sampai 6 nilai yang perlu kita plot. Okey, tapi tak dah semestinya, boleh je 7. Tapi tengoklah kadang-kadang 6 je. So kalau 6 memang kita cakap balance 2 kiri 1 kanan, macam tu. Pembahagian kertas pun memang kita train budak buat benda yang sama. Bukan sekadar teknik menjawab, teknik membahagikan kertas pun memang selalunya kita akan share sekali. Okey, so log Y. Log Y tekan je lah kalkulator. Alright, so log 22.4, log 24.1, bagi setiap nilai ni lah. Log 25.9, log 27.9. Tapi bila nak tulis, pastikan bila contoh bila saya tekan kalkulator log 22.4, kita akan dapat panjang macam ni. Tetapi ini syarat. Dalam kertas graf, janganlah tulis begitu banyak. Okey, hanya 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, 2 tempat perpuluhan sahaja untuk paksi X serta untuk jadual. Dalam jadual mesti maksimum 2 tempat perpuluhan. Tak boleh lebih. Okey, sebab dalam graf, kita hanya boleh baca, graf tu kita hanya boleh baca sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja. Kalau pelajar tulis banyak-banyak, sebenarnya dah tak betul tau. Okay, dia akan efek lah nanti kamu punya nilai kecerunan apa semua tu. So lebih baik memang digalakkan hanya sekadar 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, so bila saya dah tekan setiap satu tu, saya akan dapat 1.35. Okey, ini 1.38. Okey, 1.41, 1.45. Ini soalan nombor berapa ni? Sorry, saya salah baca soalan. Sorry. Ni soalan nombor 7, patutlah. Soalan nombor 6, sama je kan? Soalan nombor 6. XY lawan X. So ini bukan log, ini XY. Sorry saya patah balik. Okey. So X adalah 1, 2, 5, 8, 10, 12. Okey. So XY, kalau macam ni 15, yang ni memang dapat cantik je kan sebab ni baru mukadimah. Eloklah. 35, 50, 60, 69.96. Okey, tadi sorry saya terskip satu soalan. Tapi tak apa, dia dekat-dekat je. Okey. So lepas saja buat ni, alright. So senang pemeriksa nak tanda, dia akan tanda dekat sini. Ini. K1 ke P1 P1 kot. P1. Okay, so ada ruang untuk dia tanda kertas. Right, sebab tu kita galakkan buat macam ni. Okay, seterusnya, okay, ini memang saya wajibkan pelajar saya buat. Mulakan dengan buat jadual. Lepas buat jadual, bawah jadual tu, okay, jangan plot apa semua lagi. Bawah jadual tu, buat dia punya linear law equation. Kalau boleh jangan panjang-panjang, pendek je. Okay, buat dia punya linear law equation. Soalan bagi nxy sama dengan mn tambah mx.
Okay. So dia punya target adalah XY sebab kita boleh tengok dekat sini nampak dah target dia. Okay, sebelah kanan mesti X, sebelah kiri mesti ada XY. So bermaksud saya hanya perlu tulis XY saja sebelah kiri. Bermaksud N itu dipindahkan ke sebelah kanan. So kalau boleh tak payah buat macam ni pun. Okay, takut nanti mengganggu cara oh banyak sangat M tu. Takut nanti mengganggu cara kerja kamu yang lain. Instead of M N per N tu boleh dia tulis terus sebagai M. Yang ini memang tulis je lah. Saya tulis dengan kemas M per N X. Okay. Macam ni. Okay. Kalau rasa confused, letak kurungan pun tak apa. Tak letak pun tak apalah. Okay. Sebab dia tak ada efek pun. Right. So XY sama dengan M tambah M per N X. Kerana apa? Ini yang selalunya pelajar tak tahu bahawa linear law equation sentiasa ada markah. Okay, sentiasa ada markah untuk linear law equation. Right, sebab itu walaupun dalam soalan tak minta pun, soalan tak ada pun cakap ubah, convert, okay, convert the following equation to linear law equation. Tak ada pun, soalan tak minta pun. Tapi setiap kali tajuk ni sentiasa ada markah pada linear law equation. So lepas buat jadual, buat itu dulu. Right, so kamu sekurang-kurangnya dah boleh dapat 2 ataupun 3 markah. Untuk soalan ni baru 2 lah. Sebab baris untuk pasti X ni memang dah ada. Kalau baris untuk pasti X tu memang kamu kena kira. Maksudnya kat sini pun nanti P1, P1, linear law equation P1, dah 3 markah senang-senang saja. Belum mulakan dengan melukis pun lagi. Okay. So sekarang saya terus share teknik yang pelajar saya buat. Alright. Teknik yang digunakan untuk skor dan juga menjimatkan masa. Okay, now lepas kita dah buat jadual, lepas kita dah buat linear law equation, okay, apa yang pelajar saya buat untuk pastikan dia tak nervous, dia tak cuai dan terutamanya itulah yang paling ketara, dia tak nervous lah masa exam kan. Iaitu bila dia dah tahu apakah dia punya pintasan Y dan juga kecerunan. Okay. So dekat sini, basically semua kalkulator ada. Cuma bila saya tengok manual, kalkulator 570MS ni agak sukar lah nak buat dalam kalkulator. Okay. Tapi kalau tak mahir tak apa. Kita biasakan saja dengan cara kerja yang asal. Okay. Cuma saya kata cara kerja yang asal akan makan masa lebih kurang plus minus 5 minutes lah. Okay. Bila kita pakai kalkulator, kita dapat jimat lebih kurang 5 minit tu. Right, so itu yang kita nak sebab masa exam musuh utama kita adalah masa kan. Okay, so ni. Jadi apa yang saya nak share macam mana kita nak bagi cepat. Okay, mungkin kamu pernah dengar perkataan tu, kita akan gunakan regression. Bermaksud, okay, kalau pada bahagian ni, apa yang saya akan buat, saya akan pergi dekat bahagian nombor 6 ni, which is statistik. Sebab linear law ni di bawah bahagian statistik. Okay, so bila saya pergi pada statistik, dia akan keluar macam-macam. One variable, two, apa semua. Okay, so untuk syllabus SPM ni, alright, untuk kegunaan kalkulator ni, untuk teknik menjawab, setakat ni, pelajar saya dia akan gunakan nombor 1 dengan nombor 2. Okay, nombor 1 untuk soalan-soalan statistik macam jika soalan tu suruh cari mean, variance, mode. Tapi sekarang ni nombor 1 tu dah tak gunalah kami sebab kamu dah belajar benda tu dalam matematik moden. So yang nombor 1 tu dah jarang dipakai. Tapi nak pakai dalam MatMod lah. Tapi dalam MMath sekarang yang tinggal adalah nombor 2 tu. Okay, di mana Y sama dengan A tambah BX tu sebenarnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay. Y sama dengan MX tambah C, tapi dalam kalkulator dia tulis sebagai A tambah BX. So A tu sebenarnya adalah C, B tu adalah M. Okay, B tu adalah gradient, A itu adalah Y intercept. So saya pilih yang itu. Alright. So bila saya dah pilih yang ini, so saya akan dapati saya akan ada 2 kolom sebenarnya. Saya akan ada kolom X, saya akan ada kolom Y. Kolom frekuensi tu tak penting pun, tapi sebab saya memang dah set up kalkulator saya, memang on frekuensi, sepatutnya macam ni je.
tak payah on frekuensi pun. So kita hanya nak perlukan X dengan Y. Okey, so untuk nilai X, saya masukkanlah nilai X yang kita tengok dalam jadual ni. 1, 2, 5, 8, 10, 12. Okey. Manakala pergi pula dekat kolom Y. Kolom Y, jangan masukkan nilai Y yang pada jadual ni. Jangan. Tak nampak. Jangan masukkan nilai Y dalam jadual ni. Sebaliknya nilai Y tu kita masukkan nilai XY tersebut. Sebab sekarang ni kita dah nak buat garis lurus kan. Kan garis lurus kan X besar, Y besar kan. So XY tu, Y tu sebenarnya mewakili XY lah. Y besar So saya meletak kat sini 15, 20, 35, 50, 60 dan juga 69.96. Letak semua tu. Okey. So bila saya dah isi jadual saya, apa yang saya akan buat adalah dekat bahagian kalkulator ni dia ada OPTN tau, option. So saya tekan butang option. Okey. Nampak tak tu nombor 4, regression. Semua kalkulator ada regression. Okey. So saya pilih tekan butang regression. Cumanya siapa yang pakai ES Plus, bila kamu tekan regression tu kamu nak kena tekan lagi, tekan macam-macam. A apa, B apa. Tapi kalau kalkulator ni, kebaikan dia adalah once kamu tekan nombor 4, saya tekan nombor 4 untuk regression, dia dah bagi semua nilai A, B dengan R. R tu tak penting lah. Okay, apakah yang dimasukkan dengan paparan yang dinyatakan tu, di mana A tu maksudnya Y-intercept. Maksudnya Y-intercept kamu dekat-dekat dengan 10.00 lah, 10. Maksudnya dia kata Y-intercept kamu dekat dengan 10.008 macam tu kan. Tapi kita jangan sesekali ambil nilai kalkulator Saya cakap terus terang, jangan ambil nilai kalkulator. Ambil nilai kalkulator tu hanya sebagai panduan untuk mencepatkan cara kerja sahaja. Sebab dalam kalkulator tulis 10.008. Secara logiknya, kita tak boleh nak baca 10.008 dalam kertas graf. Okey, so kita akan ambil yang hampir-hampir dengannya. Okey, so dekat sini selalunya saya akan bundalkan juga kepada dua tempat. Okey, so saya kata saya mesti dapatkan Y-intercept saya sebanyak 10. Alright, confident. B tu adalah dia punya gradient. Okey, gradient, saya kata gradient saya kena pilih supaya gradient saya, okey, ni sebenarnya saya kata ni Y-intercept lah. Okey, gradient saya at least, ini bukan sama dengan ini anggaran je. Bila kata anggaran maksudnya dia menghampiri lah. So saya kena kata gradient saya menghampiri 4.998 macam tu. Okey, mungkin saya boleh dapat 5, mungkin saya boleh dapat 4.6. 4.6 tu macam jauh kan, tapi mungkin saya dapat 4.92 ke apa ke kan. Okey, bergantung kepada nilai yang pelajar ambil. Alright, so saya akan ambil macam tu. Okey, so R tu, okey, R ni sebenarnya tak penting untuk pelajar. Cuma R ni apa maklumat dia, bila dia kata R sama dengan 0.99999, maksudnya garisan tu dia hampir-hampir maksudnya tak semua titik akan kena. Kalau semua titik akan kena, R dia adalah sama dengan 1. Okay, macam kita ada 6 plot kat sini kan. So kalau ke 6 tu kena, R dia adalah sama dengan 1. Tapi macam ni R sama dengan 0.99999. Maksudnya semua tu macam hampir kena tapi sebenarnya tak kena sangat lah. Okay, so itu yang dimasukkan dengan tu. So kita hanya nak nilai A dengan B saja. A untuk Y-intercept, B untuk kecurunan, gradient. Okay. Baik. So, saya sambung balik dengan cara kerja. So, once saya dah tahu semua tu, kat sinilah saya boleh buat graf saya dengan senang hati. Okay. So, saya buat graf saya dengan senang hatilah. Baca dulu soalan. Soalan kata mesti kena gunakan 2 cm untuk 2 dan 2 cm untuk 10 pada paksi XY. Okey, kita ikut je lah 2 untuk 2. Okey, so saya akan mulakan daripada bawah. Right, keluarkan. Okey, saya label lah sekejap. So ini 2, sebab dia kata 2 cm untuk 2 pada paksi X. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Buatlah lebih sikit tak apa, 14. Ini dia kata ini ini X. Ini untuk X. Okey. So 2 cm untuk paksi X. 2 cm untuk 2 unit. Okey, kemudian pada paksi Y dia cakap 2 cm untuk 10 unit. So 10, 20, 30, 40, 50 sampai banyak mana ni? 70 je. 60, 70, saya tambah sikit je, tak apa, 80. Okey, yang ni cukup habiskan log. Bukan log, ini XY kan. Saya asyik tersilap je tu. XY. Okey, saya kecilkan sikit. Selesai. Okey. So, saya tandakan tadi daripada kalkulator, saya dah faham bahawa saya punya y-intercept mesti kena potong 10. Okey. Yang lain tu saya plot je lah. Right. So, apabila x sama dengan 1, y15 dekat sini. Okey. Plot tu elok-elok lah ya. So, apabila x sama dengan 2, 20. Okey, dekat sini. Okey. Apabila dia 5, 5 sama dengan 35. Sini. 8 dapat 50. Sini. Tak cantik. Tak cantik betul kan? Bagi cantik. Okey, jangan besar sangat plot tu. Sedang-sedang je. Jangan kecil sangat. 10 dapat 60. Okey, 12 dapat 69.96. Okey, ni saya zoom sikit. Okey, dia kata 69.96. Okey, so ini 12. So 69.96 kalau orang kata tak boleh tanda kan, sebab ini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Kat mana nak tanda 69.96 tu? Okey, so apa yang saya buat adalah kita tanda je lah dekat 70. Doesn't matter sebab memang tak boleh nak baca kan. So kita tanda yang hampir dengannya. Okey. So okey, ini sebab pakai kalkulator. Bila tak pakai kalkulator, pelajar tu dia akan buang masa kat sini tau. Dia buang masa nak mencari best fit kan. Dia gerak sini, dia gerak sana, dia gerak sini, dia gerak sana. Tapi bila pakai kalkulator, yang penting kamu tengok saya punya paksi Y tu mesti pintasan Y tu mesti kena dekat 10. Okey, yang lain tu saya peduli apa? Saya garis je terus Right? So dapat jimat masa. So itu antara sebab kenapa pelajar saya dia menggunakan kalkulator. Bukannya untuk menjawab tetapi untuk mencepatkan dia punya cara kerja. So kalau kamu tengok memang nampak macam best fit lah. Kan? Dia macam seimbang apa semua. Right? So dekat situ kita dah dapat. So dekat sini basically kita dah score berapa markah ni tau. Kita dah score 4 markah untuk kertas graf. Okay. Sebab markah graf ni standard lah. Markah graf ni standard. K1 tu mestilah untuk skala kan. Okay. K1 lagi mestilah untuk apa tu. Plot. Okay. Plot semua. Kan. Dia adalah markah dia kat sini K1 tu selalunya K1 ni adalah untuk plot. Plot semua dapat berapa, plot 1 dapat berapa je kan. Okey, dan yang last sekali mestilah line of best fit. Bila kata best fit ni selalunya dia akan rujuk kepada pintasan Y. Kalau tak potong memang satu garis tu semua salah. Okey, line of best fit mesti kena potong paksi Y. Alright? Sebab tu kita dapatkan paksi Y seawal yang mungkin. Ada pelajar tu dia rasa line dia dah best. Tapi bila tengok sebenarnya nilai pintasan Y dia salah. Okay, so itu yang kita cuba nak elakkan. Okay, dengan apa? Dengan menggunakan kalkulator. Bila guna kalkulator at least kita kena tahu bahawa kita punya pintasan Y mestilah kalau kat sini mestilah hampir dengan 10. Bila kita buat memang tepat pun pintasan Y dia adalah 10. Alright. Walaupun tengok ni macam tak kena kan.
Tapi sebenarnya kenalah, saya je yang plot tak kemas tu. Okey, baik. So, sambung. Okey, bagi dia loading jap. Sebab dah lama on ni. Ada soalan setakat ni? Ataupun saya ajar guna kalkulator tadi tu laju sangat ke? Tak ada. Okey alright, tak apa. Saya bagi dia ni jap. Okey, seterusnya kita akan terus pergi kepada soalan B lah. Okey. Jadi semua cara kerja kita akan jawab di atas kertas graf. Alright. So untuk soalan A, so kalau nak bagi label lah. Ini sebenarnya tadi untuk soalan A kat sini. Okey, untuk soalan B graf kan, graf kat sini lah. Okey, tapi sebenarnya tak payah tulis pun. Sikit-sikit boleh lah. Okey, ini kan ni soalan A. Ni soalan A. Okey, soalan A memang itu je. Okey, soalan B. Okey, soalan B, ni saya padam jap pemakahan ni. Tak nak mengganggu. Okey, so gunakan graf untuk mencari nilai M. Okey, so dekat sini kita dah dapat bahawa ini akan jadi kita punya y-intercept. Ini akan jadi kita punya gradient, kecurunan. Right? So, untuk soalan B, okey, pelajar boleh mula kat mana-mana je. Yang penting cara kerja tu tak potong garis. So, saya mula kat sini. So, B1. Okey, dia kata cari nilai M. Alright. So, dekat sini sebenarnya dah start dah. Kalau kita tak buat line of base fit tadi, kalau kita tak buat linear log equation ni tadi, macam mana kita nak jawab soalan B? Sebab tu, linear log equation kena sentiasa ada. Okey, so B1 saya dah boleh fikir je terus. Sebab nak mencari nilai M adalah sama dengan y-intercept. So, saya boleh jawab terus, M adalah sama dengan 10. Kamu mesti gunakan jawapan daripada graf. Jangan gunakan jawapan daripada kalkulator tadi tu. Tak boleh. Okey, gunakan jawapan daripada graf. Okey, yang seterusnya. Nak cari nilai N. N tu letaknya dekat sini. M per N. So, bermaksud untuk nombor 2, M per N adalah sama dengan kecurunan, gradient. So, kena buatlah. Gunakan maklumat dalam kertas graf. Okey, saya pun dah bertanya juga kepada rakan saya yang menanda kertas 2. Dia kata nilai itu bukan saja kena ambil daripada graf. Maksudnya ada yang suka buat dot macam tu kan. Dia kata tak semestinya. Okey, dia kata pelajar juga boleh mengambil nilai tersebut daripada jadual. So, kata kalau saya nak ambil daripada jadual. So, saya nak ambil maklumat tu daripada sini. Okey. Dan mana-manalah. Katalah saya ambil yang ni juga. Okey. Syarat dia, kita boleh ambil nilai daripada jadual dengan syarat nilai yang kita ambil which is 220 dengan 1060 tu mesti kena. Okey. Kalau kita tengok 220 kat sini dengan 1060 kat sini, kedua-duanya kena pada garis. So, kita boleh ambil. Right? So, tak payah nak buat segitiga, lukis-lukis tu tak perlu. Okey, sebaliknya kita cari sahaja. Kalau saya, pelajar saya memang 100% ambil dalam dalam ni lah. Dia ambil dalam jadual. Ada juga pelajar saya, dia ambil satu sahaja nilai dalam jadual. Lagi satu dia akan sentiasa ambil pintasan Y. Okey, sekarang ni koordinat pintasan Y kita kan adalah 0, 10 kan. Dia ambil yang pintasan Y tu. Okey, so saya pun nak ambil yang pintasan Y jugalah. Mungkin sama saja nilainya. So rumus kecurunan Y2 tolak Y1. Okey, X2 tolak X1 kan. Kecurunan, rumus kecurunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. So 60 tolak 10 per 10 tolak 0, 50. So kita dapat 5.
Okey, hampir tak dengan yang kita dapat kat sini. Hampir lah. So 4.998 daripada kalkulator. Tapi yang kita kira based on graph, kita dapat 5. So kita kena ambil yang mana? Kita kena ambil yang 5. Tak boleh ambil yang 4.998. Kalkulator tadi hanya nak menunjukkan bahawa kamu berada pada landasan yang betul. So sekarang ni confident level pelajar akan meningkat bila dia tengok okey keturunan aku betul, aku punya gradient pun betul. So tak perlu risau. Alright. So dekat sini kita nak mencari nilai n. M dah dapat daripada soalan 1 iaitu 10 per n. Okey, maka nilai n adalah sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Okey, dia dah dapatlah dekat situ. Okey. Dan yang saya nak tekankan untuk tajuk ni adalah penulisan dekat cara kerja di sini. Okey. Tak digalakkanlah tulis gradient m per n sama dengan gradient, tak payah. Okey, itu satu. Lagi apa yang tak payah ya? Lagi apa ya yang selalu pelajar buat silap. Okey, jangan tulis simbol. Pelajar dah tahu gradient kan simbol dia M kan. So pelajar pergi tulis M sama dengan Y2 tolak Y1 tu. Okey, sebaliknya tulis subjek berdasarkan linear log equation. Okey, rumus berdasarkan graf ataupun jadual. Terus tulis macam tu. Tak perlu nak tulis M sama dengan gradient ke. Lepas tu dah nak tulis, sebab bila pelajar tulis macam ni, M sama dengan 60 tolak 10 tolak 0, dia terus bagi jawapan M sama dengan 5. Padahal ini bukan M sama dengan 5. Ini kena tulis M per N sama dengan 5. So, saya memang selalu nasihatkan kepada pelajar, kalau boleh, jangan tulis M sama dengan gradient sama dengan. Ada juga yang suka tulis gradient sama dengan. Bila tulis gradient sama dengan, lepas tu sebelah kiri dia biarkan kosong. Lepas tu dia tak tahu nak sambung macam mana. Pun boleh jadi isu. So sebaiknya sebelah kiri ni saya padam. Okay, sebelah kiri tulis subject gradient berdasarkan linear log equation which is M per N. Sebelah kanan tulis dia punya rumus yang telah digantikan lah. Okay. Itu semua untuk membantu pelajar menerima markah, pada masa yang sama memudahkan kerja pemeriksa untuk menanda kertas pelajar. Okey. So itu yang pertama. Okey. Seterusnya untuk soalan B1 selesai, B2 selesai. Okey, soalan B3. Okey, saya tak naklah buat B3 tu dekat sini. Okey, bukan tak boleh sebab saya takut ni dah dekat-dekat dengan line ni. Okey, bila kita buat cara kerja di atas kertas graf macam ni okey. Tetapi once kamu tulis N sama dengan 2, macam tu, cara kerja tak boleh memotong garisan line of best fit. Okey, jangan buat macam tu. Sebaliknya, pergilah cari kawasan kosong yang lain. Kalau rasa agak-agak nombor 3 tu akan makan ruang, buatlah dekat sebelah sini pula. Okey, B3 boleh sambung dekat sebelah sini. Kalau takut tak confident kan, cara kerja ni panjang ke pendek, tak confident, cari ruang kosong. Sebab ruang kosong atas kertas graf sentiasa cukup untuk semua soalan. Jangan risau kat situ. Okey, so cari nilai Y apabila X sama dengan 6.2. So kita ada linear log equation, saya tulis balik. Kita ada linear log equation iaitu XY sama dengan M tambah M per N X. Okey, di mana sebenarnya kat sini kita dah boleh padamlah M dengan M per N ni. Kita dah boleh gantikan nilai yang betul iaitu ke 10 tambahkan dengan 2X. Kan? Kita dah ada persamaan macam tu. Dia kata cari nilai Y apabila X sama dengan 6.2. Alright. So apabila X sama dengan 6.2. Okey, ni saya padam dulu. Apabila X sama dengan 6.2, 6.2 tu dekat sini. Okey, nampak tak? Ini 6 kan? Bermaksud ini 7. Okey, bermaksud jarak setiap ni. Ni 6.2 kat sini lah. Allah. Sekejap ya, dia dah terkeluar dah tu.
Okey. Bermaksud 6.2 tu dekat sini. So apa yang saya buat, saya keluarkan pembaris saya sekali lagi. Okey. Satu lagi, okey, bila nak buat macam ni, tak payahlah nak buat banyak-banyak macam ni kan. Tak payah. Okey. Kurangkanlah, bukan tak payah. Maksud saya tak payah tu maksudnya kurangkanlah. Sepatutnya buat je sini satu, potong kat sini satu. Kalau rasa nak kemas sikit, potong kat tengah-tengah. Okey. Macam tu je cukup. Okay, sebab kita kalau boleh nak kertas graf kita tu bersih. Okay, kemudian kita baca yang mana dekat. Okay, potong sini. Potong situ. Potong gaya lurus. Lepas tu kalau rasa macam ada lompong, buatlah tengah-tengah sikit. Dah cukup. Okay, kita just nak baca sahaja. Jadi, dekat sini apa yang kita boleh buat adalah untuk soalan B3, tadi saya tulis saja, tak tulis pun tak apa. Okey. Untuk soalan 3, nak tulis sedikit. Tak tulis pun tak apa saya cakap So, saya akan tulis supaya pemeriksa dia faham. So, when X equal to 6.2, okey, apa bacaan dekat sini adalah 41. Apa yang 41? Y ke XY? Tengok balik. Ini kan pintasan Y. Pintasan Y dia paksi Y. Paksi Y dia adalah XY. So, subjek ni yang selalu punya salah iaitu tulis XY sama dengan 41. Bukan Y sama dengan 41. Okey. Dan saya juga boleh padam X sebab X dah tahu iaitu 6.2. So, untuk dapatkan Y sahaja, adalah sama dengan 41 bahagi 6.2. Okey, maka saya dapat 6.613. Okey, bagi lebih daripada 2 ataupun 3 tempat puluhan, okeylah, jangan bagi 1 tempat puluhan, tak elok. Right, so ini jawapan untuk soalan B3. Dan inilah keseluruhan cara kerja untuk soalan linear log atas kertas graf. So kamu boleh tengok, kita memang gunakan full satu kertas graf. So saya punya cara kerja pun tak adalah bersepah sangat. Ada ruang, tak mengganggu mana-mana garis lurus. Okey, dan pemeriksa nak tanda pun senang. Okey, so tadi apa nasihat dia? First buat jadual. Saya warna hitam lah ya. So first buat jadual. Lepas tu bawah jadual terus buat linear log equation. Okay, first buat table linear log equation. Lepas tu saya buat kat sini. Saya by using calculator, saya akan semak dahulu. Apakah saya punya y-intercept, apakah saya punya gradient. Supaya saya confident. Okay, bila dah confident, then baru saya proceed dengan lukis graph dan buat segala calculation. Sebab kita dapati kita akan gunakan balik nilai yang kita tengok pada calculator tu untuk make sure jawapan kita hampir tepat. Okey, hampir tepat dengan skema ataupun hampir tepat dengan jawapan sebenar lah. Okey, so ini yang pertama, soalan yang mudah. Boleh faham Okey, so saya gunakan lagi penerangan yang sama untuk soalan yang seterusnya. Okey, kali kedua should be okay dah, boleh tangkap dah ni. Okay, so saya decide, sekarang dah pukul berapa? 4.30 Okay, saya akan explain soalan nombor 7 ni. Dan kalau sempat, saya akan cuba explain soalan nombor 9 kot. Sebab 9 tu yang ada pelajar cuai selalunya. Okay, saya akan explain soalan nombor 7 dan 9 lah. Maksudnya 8 saya tak explain. Kalau ada masa, boleh saya pergilah Okay, next. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Soalan yang saya tersilap tadi. Okey. Macam saya kata, tak payah baca soalan sangat. Terus pergi. Okey, ada 7 kolom. Dia minta X dengan log X. Saya log Y. So, saya tulis kat sini X. Dekat sini log Y. Okey, sebab tu saya kata kita boleh jimatkan masa. Okey. So, log Y, bila saya tekan setiap satu, kita akan dapat 1.35, 1.38, 1.39,
1.41, 1.45, 1.48, 1.51. So kalau kamu perasan saya tak buat pun kotak. Sebab garisan pekat tu dah kira mewakili kotak kita lah. Okey, tapi kalau nak buat, buatlah, tak salah pun. Okey, macam saya memang tak buat. Saya tak pernah buat kotak tu. Okey, sebab nak bagi, tak nak kotor kan. Okey, tapi cara tulisan tu kena kemas sikit lah, jarak-jarak, jangan rapat-rapat. Okey, so X salin balik sahaja 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okey, lepas tu baru selesai yang pertama pasal jadual. Okey, lepas jadual buat dia punya linear log equation. So diberi bahawa y, saya akan buat bawah jadual. Saya akan buat betul-betul bawah jadual selalunya. So y sama dengan CK kuasa 2x. Okey, so kalau kamu nak conteng kat kertas lain tak apa. Sebab seleloknya jangan panjang sangat nak tukar kepada linear log equation tu. Kalau boleh terus tulis apakah dia punya linear log equation, which is log y asas 10 sama dengan log C tambahkan dengan 2x log K. Okay. Alright. Tapi saya nak tanya, yang ini faham kenapa? Okay, yang ni saya apply hukum log. Tahu ya nak dapatkan macam mana ni? Kalau tak tahu saya terangkan sekejap. Tahu tak tu? Okey tak? Macam mana? Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. Okey kan? Tahulah datang dari mana kan? Okey, so macam ni. Bila dah dapat macam tu, saya tak adalah explain kan, dah kata okey. So, bila dah dapat dia punya linear log equation, right? Macam mana nak tahu linear log equation kamu betul ke tidak? First, tengok kotak jadual. Ini log y, bermaksud subjek kamu mesti kena ada log y. Okay, kemudian ini x, maksudnya dekat sini pun kena ada x. So, saya highlight kan So, nampak tak saya highlightkan tu? Supaya nanti kejap lagi kita tengok apa hasil dia. Kat sini akan ada kecuaian tau. Waktu saya pilih soalan nombor 7 ni. Akan ada kecuaian selalunya. Alright, now. Dan saya mulalah operasi memberi keyakinan kepada diri sendiri. Iaitu dengan menggunakan kalkulator. Okay, saya pilih balik again. Saya buat sekali lagi. Okay, pilih menu. And then pilih statistik. Ataupun tekan je butang 6 terus. Okay, kemudian pilih y sama dengan a tambah bx. Saya pilih y sama dengan a tambah bx. Saya masukkan nilai x dan y. Okay, maksudnya x tu saya akan masukkan yang x. Y tu saya akan masukkan untuk log y. So, x saya adalah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okay, manakala untuk y, saya masukkan nilai log y. 1.35. Okay, tadi saya dah bagi tahu. Jangan masuk yang banyak-banyak tu. Kamu masuk yang banyak-banyak tu memang akan jadi kelang kabut. Log y mestilah dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Okey, so 1.35. Jangan masukkan nilai log 22.4 Jangan masukkan nilai sebenar. Jangan. Masukkan nilai dua tempat perpuluhan tu sahaja. Nilai dalam table sahaja. 1.38, 1.41, 1.45, 1.48 serta 1.51. Okey, masukkan nilai yang ini sahaja. Okey, jangan ambil yang banyak-banyak. Mesti dah dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, so saya tekan butang option, saya pilih regression calculation. So, bila saya dah pilih regression calculation, maksudnya saya punya pintasan y, okay, pintasan y saya mestilah dekat-dekat dengan 1.316. Jangan ambil tepat. Tak boleh. Dekat-dekat.
Okey, sebab belum tentu graf kita boleh baca 1.316. Kemudian kita ambil pula nilai kecurunan dia iaitu 0.3257. Dekat-dekat, bukannya tepat. Sama juga konsep dia. Okey, dan kita check. Okey, dia punya graf regression ni, graf best fit kita mungkin tak cantik lah sebab dia 0.999077. Maksudnya mesti akan ada yang tak kena. Okey, dah ada confident dekat situ, then kita proceed lah dengan melukis graf. So bila melukis graf, okey, kita tengok pada paksinya dulu. So untuk paksi X dia kata 2 cm untuk 0.1. Okey, so saya ambil 0.1, 0.2, 0.3. Kalau saya tak pakai yang app saya pakai ni pun, atas kertas graf pun memang saya akan buat macam ni juga. Saya tanda dulu baru saya garis. Bukannya saya garis dulu baru saya tanda Selalunya saya tanda dulu baru saya garis. Okey, 0.4, 0.5, 0.6. Ada lebih ni kan, saya lebihkanlah sikit. So ini 0.7 untuk X sahaja. Alright. Keluarkan pembaris dan garis. Okey. Kemudian untuk paksi Y, kita dah tahu pintasan Y dia akan berada dekat 1.3 something kan. 1.316 mana dekat-dekat sana. So dia kata dekat sini untuk paksi Y 2 cm untuk 0.02. Kecil sangat tu. Tapi tak apa, kita cuba nak bagi explanation jap. So 0.02, okey, 0.04, 0.06, 0.08, 1.00. Okey. So apa yang akan berlaku, dia macam tak muat kan, tapi tak apa. 1.02, 1.0 pula. Okey, 0.10. So apa yang berlaku, kalau dah 5 unit tu baru sampai 0.1, agak-agak muat tak kita nak buat sampai 1.51 ni? Jawapan dia tak muat. So apa cara kita nak bagi dia pendek? Sebab itulah saya kata guna kalkulator. So bila kita guna kalkulator, kita dah tahu dah pintasan Y dia start dengan 1.316. So apa yang saya boleh buat adalah di sini saya start dengan nilai sebelum dia. Okey, saya start dengan 1. Saya start dengan 1.3 lah. Nampak? Saya start dengan 1.30. Itu pun belum tentu lepas kan? Tapi tak apalah, kita try. So berapa bacaan yang sesuai ni? 1.30 saya rasa sesuai. Okey. 1.30 saya try jap 1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 1.40. Okey. Lepas tak ni? 1.42, 44, 46, 48, 48. Ni 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1.50. Okey, 6. Lepas ni, lepas. Okey. Cuma dia dah hujung-hujung tu kan. Okey. Tengok pun macam alamak dah nak kena graf lah. Dah nak kena jadual. Jangan risau yang tu. Okey, kita tengok dia kena tak? 0.6, 1.51. Kena lah. Okey, nampak sangat tak boleh juga. So, nak mula macam mana ni? Nak mula daripada mana ni? Okey. So saya kurangkanlah 1 unit. Padam balik. Sebab tu saya kata jangan garis dulu. Saya buat paksi dulu. Sebab kalau kita garis dulu, nanti bila kita padam, kita akan terpadam semua. Okey. So saya start dan saya dapati yang paling mudah adalah start dengan 1.32.
Okay, 1.32, ini dah confirm ni, 1.34, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42, 1.44, 1.46, 1.48, 1.50. Okey, ini adalah untuk log Y. Okey, macam tu. Okey, tetapi bila kita nak garis, memandangkan kita tak mengikut turutan yang betul, so sebelum kita garis tu, selalunya saya akan cakap kat pelajar, dekat bahagian ni, sebab kamu dah memendekkan garisan paksi Y, so apa yang kamu kena buat adalah, di bahagian paksi Y tu, kamu kena buat macam kesan ditekan tau, macam ni. Dekat-dekat lah macam tu kan. Saya buat sini, ini. Kena buat macam kesan ditekan tu. Okay, macam kita ada lidi kan. Kita tekan daripada atas, so dia akan kemek kan. Macam tu lah. Okay, so kadang-kadang benda ni dipandang sebelah mata je, tapi saya tak rasa juga kadang-kadang benda tu kena buat dengan betul. Lebih baik kita buat dengan betul. Okay, saya gariskan. Nampak tak? Ini baru soalan yang kedua. Tapi makan masa. Memang makan masa. Macam tak sempat je nak pergi kat soalan seterusnya. Okay, inilah dia bila buat graf. Okay. Dah. So, sambung dengan buat plot. Right. At least saya dah tahu saya punya pintasan Y. 1.31 secara logiknya 1.31 tak boleh baca kan. Okay. So 1.31 tu dekat sini. Sini 1.31. Tapi based on calculator, dia 1.316. So boleh ke baca? Ini 1.31. Ini 1.32. So setiap satu unit ni berapa? Tekan calculator. 1.32 tolak 1.3. Kita cari je lah satu unit ni berapa kan. So, satu unit ni adalah 0.002. So, maksudnya ini 1.312, 1.314, 1.316. So, bermaksud 1.316 itu boleh dibaca dalam nilai ni. So, dah tahulah maksudnya Y-intercept calculator tu adalah betul. Mesti berada di sini. Bacaan dia mesti 1.316. Sebab 1.316 boleh dibaca dalam paksi Y kita soalan ni kan. So itu tujuan dia. Right. So saya dah tahu saya punya pintasan Y. Okay, dengan merujuk nilai pada kalkulator. Okay, so saya tak payah risau pasal saya punya line of best fit. So kita teruskanlah dengan plot titik yang lain. 0.1, 1.35. 1.35 dekat sini. Okey, 0.2, 1.38 dekat sini. 0.3, 1.41 dekat sini. Okey, mana lagi? 1.45. 0.4, 1.45 dekat mana ni? Jauhnya atas ni. Okey, 0.5, 1.48 atas ni. Right, 0.6, 1.51. 1.51 dekat, so tanda right ni dah kacau kan. 1.51 dekat sini. Okey. So, line of best fit, check betul tak? Nampak tak? Okay. Kalau saya boleh tunjuk ni, nampak? Saya cuba nampak tak? Dia mesti kena potong dekat situ. Okay. Cuma sekarang ni kita nak kena pilih yang mana sesuai. Sebab dah confirm dah ni. Kalau kita tengok nilai regression tadi tu, mesti akan ada yang tak kena punya. Okay. So nak kena pilih titik mana yang sesuai.
Okay, saya adjust pada y-intercept tu je. Tapi saya punya pembaris ni, dia tak boleh nak buat macam tu. Okay, so ini yang saya punya ni lah. Tapi kalau atas kertas mungkin boleh dapat cantik lagi lah. Right? Nampak tak? So, boleh kata seimbang, dekat-dekat. Okay. So, soalan ni akan bergantung kepada kamu punya, bergantung kepada kamu punya graf. Right? Jawapan dia akan ada julat. So, tak kata jawapan dia mesti itu. Tidak. Jawapan akan ada julat. In fact, walaupun pakai kalkulator, kita dapat 1.316. 1.316 tu boleh ke baca sebenarnya? 3.1. Okay, walaupun 3.316 tu boleh dibaca, tapi dalam skema, dia tetap akan terima kalau pelajar tu jawab 1.318 ataupun 1.314 masih lagi boleh diterima. So, dia akan ada julat jawapan yang agak besar lah. Okay, so bergantung kepada garis yang kamu dapat. So, dekat sini saya dapat sebab saya guna kalkulator. Okay, so saya pilih satu titik mana-mana. Okay, untuk graf dah settle. So, sekarang kita nak menjawab soalan C. Okay, saya tengok kat sini ada banyak ruang. So, jawab kat sini lah. So, 9C1. Nampak ke ni? Sebab saya dah kecilkan. Okay. So, 9C1. Okay, cari nilai X apabila Y sama dengan 25. So, bila ada ayat-ayat macam ni, saya memang akan guna ayat lah. Okay, when Y equal to 25, log 25 equal to 1.39. 1.39 boleh baca tak? Yang ni saya akan ambil ni lah. 1.1398. Okay. So, when Y equal to 25, so log 25 adalah equal to 1.398. So, 1.398 boleh dibaca di sini. Okay. So, saya ambil pembaris. So, 1.398 ini dan ini. Right. Kecilkan balik. Okay, graf saya mungkin tak sama dengan graf pelajar. Okay, ni saya buat cara kerja saya mengikut mengikut graf saya. So, graf pelajar mungkin berbeza. Tetapi saya tak perlu risau sebab macam saya tadi, dia ada julat dia tertentu. Okay. Ini. Okay. So, when Y equal to 25, log 25 equal to 1.398. And so, X equal to 0.31. Betul ke? Ke saya salah tulis? Saya salah lah. Ada pula kat situ. 1.39. Tu saya baca 1.49. 39 kat sini. Bawah sikit. Okay. Nampak? So, ini satu lagi kelebihan. Bila saya tak buat garis putus yang terlampau banyak. So, bila saya buat silap, saya boleh padam sikit je. Saya tak perlu nak padam keseluruhan. Saya hanya perlu betulkan sikit je. So, 1.398 tu dekat sini. Okay. Apa tak? Pakai pembaris, pakai kertas graf. Okay, soalan senang ke, susah ke, dia mesti makan masa. Takkan sekejap. Allah. Tengah pengkau ni lagi. Okay, dia mesti akan makan masa. Right, so kesimpulan dia, X adalah sama dengan 0.25. Saya salah taris tadi. Ni. Right, tapi jawapan skema memang 0.25 juga. Maksudnya graf saya betul lah. Okay. Tapi sekali lagi saya ulang, pelajar tak perlu risau kalau jawapan kamu sedikit berbeza. Sebab kamu punya line of base fit boleh jadi pintasan Y kamu lain.
Okay, dia akan ada plus minus satu kotak kecil atas, satu kotak kecil bawah. Ni maksud saya. Satu kotak yang hitam ni yang tepat. Tapi kalau kamu buat yang atas terima, yang bawah pun terima. Dia ada plus minus, dia ada range. Okay. So itu soalan C1. Okay, soalan C2. Dia minta C. Tengok balik pada linear log equation. C tak ada dalam kamu punya linear log equation. Tapi dalam linear log equation ada log C. Sebab tu tadi saya cakap jangan salah tulis. Jangan tulis C sebagai pintasan Y. Okay, oh C ni pintasan Y. So tulis C sama dengan 1 point, apa tu pintasan Y kamu, 316. Jangan tulis macam tu, salah. Sebaliknya, ambil subjek berdasarkan linear log equation. Linear log equation kamu sekarang ini adalah dia punya y-intercept. Kat sebelah sini sampai sini adalah dia punya gradient. So ambil dengan betul. Tulis sepatutnya log C sama dengan y-intercept tu, which is 1.316. Bergantung. Kamu dapat 1.318, okey. Kamu dapat 1.314, okey. Tak ada masalah. Jangan risau dekat situ. Okey, so jawapan dia, okey, untuk dapatkan C saja tekan shift log. Shift log 1.316. So kita akan dapat jawapannya adalah 20.701. Saya kalau panjang-panjang ni saya suka bagi 3 tempat perpuluhan. 2 pun okey, tapi saya suka bagi 3. Itu dah kebiasaan. Okey, saya habiskan dengan soalan 3. Okey, soalan 3 ni yang akan menjadi tanda tanya. Alright. So kita tahu soalan nombor 3 meminta nilai K. K kan berada dekat atas gradient tu kan? Alright. Soalan saya, bila dia minta nilai K, kita tahu itu pasal gradient. So saya buat siap-siap gradient dia. Which is gradient dia saya ambil yang kena, yang hujung kena kan. 1.51 tolak dengan 1.316. Okey. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Di mana yang ini saya ambil dalam jadual. Yang ini saya ambil pada pintasan. Saya kan suka buat macam tu. Cuba cek betul tak saya punya gradient. Bila saya ambil tu berapa gradient saya. So bila saya buat tu 1.51 tolak 1.316 per 0.6. Gradient kat sini adalah 0.3233. Tapi bila kita cek pakai kalkulator, gradient dia patutnya 0.3257. So 3233 dengan 0.3257 dekat-dekat ke jauh? Dekat-dekat ke jauh? Okey. Dia sebenarnya nilainya adalah berdekatan sahaja. So kita boleh ambil 0.3233, tak jauh. Tapi kita kena ambil yang ni, tak boleh ambil yang ni. Mesti kena ambil yang dengan menggunakan graf. Okey. So sama dengan 0.3233. Tetapi subjek dia tak boleh tulis M, tak boleh tulis gradient. Sebaliknya tengok pada linear log equation. Sebab tu tadi awal-awal saya kata saya pakai highlighter. Sebab highlighter dia adalah pasal X sahaja. So apakah subjek dia? Subjek dia adalah selain daripada highlighter itu, iaitu 2 log K. Selain daripada highlighter adalah 2 log K. Di mana kebanyakannya pelajar selalu tertinggal 2 tu. Sebab 2 tu jauh dekat X kan. So dia dah padam 2X, dia ambil log K saja. So itu yang silap. Dia mesti kena ambil 2 itu sekali. So 2 log K. So 2 log K sama dengan 0.3233. So kalau log K sahaja kena dibahagikan dengan 2. Iaitu 0.1617. Dan log K sahaja adalah shift log. Okay, so jawapan dia adalah 1.451 lah. Ni jawapan saya. Ataupun 1.450 pun okey.
Baik. Okey, sekarang saya tengok jam, maksudnya saya tak boleh nak teruskan untuk soalan seterusnya, tapi dia lebih kurang sahajalah. Okey, sebab soalan yang seterusnya saya nak bincangkan tu, soalan nombor 9 tu, dia macam soalan nombor 7 juga. Dia punya kepentingan dia iaitu nak membandingkan linear law equation. So tengok sekali lagi, inilah dia keseluruhan jawapan untuk kertas graf. Di atas kertas graf memang muat, okey. Yang penting teknik yang sama, buat jadual, buat linear law equation, and then baru kita lukis graf. Okey, kemudian kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan pengiraan. Ada tak soalan sebelum saya tutup? Okey tak ni, sebab saya takut tengok, sebab saya tengok bilangan pun dah makin berkurang. Maksudnya ada mungkin ada masalah internet ke apa ke. Okey, tapi saya perasan bahawa bengkel ini direkodkan. So insyaAllah dapat membantu jugalah. Okey, kalau tak ada apa, saya kembalikan semula. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MRSM Greek kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi idea dan juga teknik menjawab untuk dua tajuk khusus berkaitan dengan vektor dan juga linear law. Okey, ini bukan kali pertama lah saya datang sebenarnya. Ini dah kali kedua ke? Kali kedua saya datang ke MRSM Greek untuk berkongsi idea. Mudah-mudahan semua pelajar dapat memberikan aplikasi, dapat mengaplikasikan teknik-teknik yang diajar, okey, buat sehabis baik, dan insya-Allah daripada usaha anda akan membuahkan hasil yang baiklah. Jadi saya serahkan semula kepada Cikgu Satirah untuk sebagai penutup lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Saya terus nak cakap dulu kan? Okey, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita ucapkan kepada Cikgu Hafiz Salsuri yang sudi menyampaikan terlalu banyak maklumat yang mana boleh dikongsikan bersama kita dalam untuk persediaan anda menghadapi peperiksaan SPM. Okey, untuk pengetahuan Cikgu Hafiz, pelajar kita telah pun menyambungkan Teams ini kepada Google Meet. Sebab ramai yang tak nampak gelap, jadi ada 50 orang lagi berada di Google Meet. Yang tu kita lihat dekat sini macam 50 orang, tapi sebenarnya peserta kita adalah 100 lebih. Terima kasihlah kepada Naufal, pelajar kami yang dia ambil inisiatif apabila ramai kawan dia kata nampak gelap. Jadi dia sambungkan kat Google Meet. Cikgu dia pun baru nak belajar. Okay. Saya pun nak belajar. Tak tahu tu boleh sebab kita nampak attendance nampak 49 kan. Dekat Google Meet ada 50 plus. Saya pun pakai Google Meet sebab dia macam hang tips ni lah. Jadi kami pun baru belajar, baru belajar dari dapatlah ilmu sikit kan. Jadi diharapkan semoga para pelajar dapat memanfaatkan segala ilmu yang telah diberikan oleh cikgu sebentar tadi, dan saya sangat-sangatlah mengharap pelajar-pelajar dapat tiru cara kerja cikgu. Cikgu Hafiz yang sangat-sangat kemas. Yang sangat-sangat kemas dan dari segi tulisan dan juga sangat jelas. Jadi kita tengok kalau kita dapatlah buat macam tu elok-elok, insya-Allah pemeriksa pun seronok nak tanda. Boleh tak anak-anak muridku? Boleh. Kita usaha, tapi sebab kata cikgu tadi, kalau guna pensel pun jelas cikgu kalau kita scan. Kalau kita guna pensel, cuma kadang-kadang anda tu tak nak beli pensel yang harga dia agak mahal sikit. Tu je, kalau boleh beli yang mahal sikit supaya tulisan dia jelas.
Satu lagi Okey. dengan pemadam Ah. cikgu. Apa Apa yang dia? isu berlaku, kalau padam tak bersih, bila scan nampak jelas juga. So pelajar tu padam sebenarnya, tapi kita tengok ada cara kerja. So pemadam yang berkualiti pun mainkan peranan sebab dia nampak jelas juga masa scan tu. Nanti kalau cikgu ada ada ternampak balik bila selak-selak contoh-contoh yang macam tu, bolehlah post kat saya. Boleh tunjuk kat pelajar. Boleh? Dia sedikit lah orang kata kesan daripada pemadaman yang tidak bagus. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak nampak kan benda tu, kita orang ni tak pemeriksa jadi kita tak nampak. Pemeriksa nampak benda tu. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi sudi mencurahkan ilmu pada pelajar kami, dan insya-Allah sekiranya diberi peluang lagi oleh pihak-pihak pengurusan, kami bolehlah jemput lagi untuk meneruskan perjuangan untuk tajuk-tajuk yang lain di masa akan datang, insya-Allah. Okey, Cikgu Ros, ada apa-apa nak sampai? Tak ada apa, cuma nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Hafiz kerana sudi berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar kami. So, minta maaf lah, saya pun sebenarnya lag juga tadi memang, tapi alhamdulillah ada pelajar yang boleh buat Google Meet dan ada pelajar yang dah rakam juga. Jadi nanti dia akan upload kat YouTube, so boleh dikongsi oleh pelajar lain jugalah. Ya, terima kasih cikgu. Okey, tu je. Okey, so kalau tak ada, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, ada apa-apa lagi Ros nak pesan kat pelajar? Borang Google Form? Okey, minta pelajar isi borang kehadiran ya dengan borang maklum malas. Cikgu dah masukkan kat WhatsApp. So sila isilah ya semua yang hadir hari ini. Okey, terima kasih semua kerana bagi kerjasama. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.